Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk kuliah pada kali ini, saya akan sambung dengan bab 2, iaitu development of multiple cylinder circuits. Okay. Pembinaan litar bagi pelbagai silinder. Okay, maksudnya di sini kita nak bina litar. Okay, kita nak buat litar bagi banyak silinder lah. Okay, multiple silinder di sini bermaksud lebih daripada satu silinder. Kalau dalam bahagian 2.1 sebelum ni, saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk mengawal ataupun menggerakkan satu silinder. Okay, sama ada kaedah langsung, direct method, direct control ataupun indirect method bagi kedua-dua silinder satu tindakan, single acting cylinder dan juga silinder dua tindakan, double acting cylinder. Jadi kalau kita tengok litar yang melibatkan kawalan satu silinder, litarnya sangat mudah. Kita hanya memerlukan satu control valve, DCV 3/2 untuk single acting dan 5/2 ataupun 4/2 DCV untuk mengawal double acting cylinder. Okay, litarnya juga sangat mudah. Okay, ada push button, ada satu silinder. Okay, dah boleh gerakkan silinder kalau kaedah direct. Okay, kalau kaedah indirect, kita memerlukan satu push button, satu switch, satu DCV 3/2 dan satu single acting cylinder. Okay, itu contoh bagaimana kita nak mengawal satu silinder, sama ada single acting ataupun double acting, menggunakan kaedah langsung ataupun tidak langsung, direct atau indirect. Jadi untuk bahagian seterusnya ini, kita pergi kepada pembinaan litar yang lebih susah, yang lebih rumit, di mana ianya melibatkan lebih daripada satu silinder. Macam mana cara kita nak bina litar? Okay, contohnya kita ada dua silinder, dua penggerak. Katalah sebelah sini silinder A dan yang satu lagi silinder B. Okey, dah lebih pada satu silinder. Atau mungkin kita nak bina litar untuk mengawal pergerakan 3 silinder. Okey, ada silinder C pula. Ataupun multiple ni sebenarnya lebih daripada satu lah, tak kira lah 3, 4, 5 dan lebih lagi. Okay, jadi untuk skop kita, untuk kursus ini saya hadkan kepada dua silinder sajalah. Dua silinder saja, itu silinder A dan silinder B sahaja. Sebab cukuplah sekadar dua sahaja pun dah cukup rumit bagi pelajar untuk memahaminya. Jadi saya hadkan kepada pergerakan multiple ni untuk 2 silinder sahaja. Okey, 2 silinder jenis double acting. Jadi kenapakah kawalan ataupun pembinaan litar pneumatik bagi 2 silinder ataupun lebih daripada 2 silinder ni susah. Okey, sukar kita nak bina. Okay, ini disebabkan oleh apabila melibatkan dua silinder, mestilah pergerakannya ada sequence, ada turutan ataupun giliran. Okay, seperti mana, sebagai contoh, saya ambil contoh dekat lampu isyarat lah, traffic light, mesti ada turutan. Kalau ada 3 simpang, okay, traffic light yang ada 3 simpang, mesti ada kereta yang bergerak, mesti ada simpang kenderaannya berhenti, mesti ada turutan dia, tak boleh langgar. Okay, kalau langgar, kemalangan lah akan berlaku sebab
tak ikut giliran. Jadi sama juga dengan pergerakan dua silinder ini, mesti ada sequence, turutan. Okay, tak boleh pergerakannya kucak-kacir, okay, tidak mengikut giliran. Jadi untuk dua silinder, katalah silinder A dan silinder B ni, okay, double acting silinder. Sebagai contoh, saya bagi sequence yang paling mudah. Okay, untuk multiple silinder ataupun dua silinder, ini adalah sequence yang paling simple sekali. Nanti saya bagi tahu kenapa sequence ini paling mudah. Okay, sequence ini adalah silinder A extend. Okay, silinder A extend maksudnya piston rod moving forward. Okay, bergerak keluar, bergerak ke depan, extend. Okay, extend juga nanti saya akan gunakan istilah maximum stroke. Okay, lejang. Okay, lejang dia keluar, maksimum, pada maksimum dia keluar habis, fully extend, saya panggil juga maximum stroke. Okay, lejang max. Okay, selepas silinder A keluar, okay, silinder A keluar ni sebenarnya merujuk pada piston rod silinder A yang keluar lah sebenarnya, tapi secara umumnya dia akan refer sebagai silinder. Okay, selepas silinder A mencapai maksimum stroke, okay, silinder A akan berhenti. Okay, step berikutnya silinder B pula akan extend. Okay, piston rod B akan keluar, fully extend ataupun mencapai maksimum stroke. Okay, sebaik saja silinder B mencapai maksimum stroke ataupun fully extend, silinder A pula akan retract. Okay, silinder A akan moving backward. Okay, dia bergerak ke belakang. Okay, patah balik, retract, dan berhenti pada minimum stroke. Okay, dan pada masa ini kita panggil fully retract. Okay, sebaik selepas silinder A retract, silinder B pula akan bergerak ke belakang, retract pada minimum stroke bagi silinder B. Jadi sequence ini kita tulis sebagai A plus, B plus, A minus, B minus. Okay, ini sequence dia. Okay, jadi kena faham di sini sequence ini. Okay, ini sequence. A plus mewakili silinder A extend, B plus mewakili silinder B extend, A minus mewakili A retract, B minus mewakili B retract. Okay, jadi variasi bagi sequence bagi dua silinder adalah ada tiga. Okay, ada tiga sequence yang saya terangkan ini, A plus, B plus, A minus, B minus. Okay, sequence kedua A plus, B plus, B minus, A minus. Dan sequence yang ketiga A plus, A minus, B plus, B minus. Jadi untuk permulaan ini saya tunjuk contoh bagi sequence yang pertama dulu. Sebab di antara ketiga-tiga sequence ini, sequence yang pertama yang lebih mudah. Nanti saya ceritakan, saya terangkan kenapa saya katakan di antara tiga sequence ini, sequence pertama yang lebih mudah. Saya akan terangkan pada bahagian-bahagian yang berikutnya nantilah. Okay, ini contoh pemasangan sebenar litar pneumatik untuk mengawal dua silinder. Katalah ini silinder A dan ini silinder B. Jadi kita boleh tengok sini penyambungannya agak berselirat. Okay, tiup-tiup pneumatik ni agak berselirat, bersimpang siuh. Okay, mana masuk mana pun kita tak pasti macam mana. Jadi litar pneumatik kawalan dua silinder ini, okay, sequence ini saya buat dekat lab kita lah sebenarnya. Okay, dan sini boleh nampak di sini limit switch, okay, switch penghad, okay, switch penghad, okay, roller operated return spring. Okay, sebab tu sebelum ni saya ajar, saya bagi penekanan kepada bagaimanakah limit switch berfungsi. Okay, apakah fungsi limit switch. Okay, sebabnya bila masuk bahagian controlling
multiple cylinder ni, kita akan mesti gunakan limit switch. Okey, kalau tak, sequence tu tidak berlaku. Jadi kenapa kita kena belajar how to construct pneumatic skids, okey, untuk mengawal dua silinder ni. Kenapa kita belajar? Sebab tanpa ada litar, okey, tanpa ada litar, macam mana kita nak rujuk apabila kita nak melakukan penyambungan? Kita tak ada rujukan. Kita tak boleh main cucuk-cucuk je. Kalau kita main sambung-sambung je, memang tak akan berlaku. Jadi kita kena design dulu sequence bagaimana yang kita nak. Kita lukis, kita design. Daripada lukisan litar pneumatik tersebut, barulah kita boleh pergi lab dan lakukan penyambungan. Okey, dan pilih komponen-komponen yang terlibat. Barulah kita boleh lakukan sambungan di antara komponen dengan merujuk kepada litar yang kita dah bina. Kita tak boleh terus pergi sambung. Okay, jadi tengok bagaimana pergerakan berturutan ini berlaku. Okay, sekarang saya nak tunjuk bagi case sequence yang paling mudah tadi, A+, B+, B+, A tadi, macam mana ianya berfungsi apabila saya menggunakan software Automation Studio. Okay, ini litar yang saya design menggunakan software Automation Studio bagi sequence yang paling mudah tadi. Okay, itu gerakan yang cepat lah. Okay, sekarang saya akan tunjuk litar yang sama, tetapi pergerakannya lebih perlahan supaya anda boleh nampak dia punya turutan pergerakan setiap komponen, okay, valve dan juga limit switch. Okay, jadi daripada video ini kita boleh nampak bagaimana turutan A+, B+, A-, B- itu berlaku disebabkan arrangement, okay, susunan dan penyambungan yang saya buat inilah. Okay, di sini limit switch penghat bagi silinder A, switch penghat kedua bagi silinder A. Okay, dan yang ini, dua-dua ini adalah switch penghat bagi silinder B. Yang ini DCV 4/2. DCV 4/2 bagi mengawal pergerakan silinder B. Dan yang ini adalah DCV 4/2 untuk mengawal silinder A. Okay, di sini saya letakkan 4/2. Okay, dan juga sebelah sini pun 4/2 sebab 4/2 sama fungsi dengan 5/2. Biasanya saya gunakan 5/2, tapi kali ini saya sengaja letakkan 4/2 sebab saya nak bagi tahu anda fungsi 4/2 dan 5/2 adalah sama. Cuma 5/2 tu dia ada exhaust. Maksudnya exhaust
udara yang kita tak nak kita keluarkan lebih cepatlah sebab ada 2 exhaust. Jadi di sini kita nampak bagaimana limit switch ni dia punya state dia change, perubahan state ataupun positionnya switching. Positionnya switching berlaku secara berselang-seli. Jadi switching bagi limit switch ni akan menentukan sequence. Akan menentukan sequence sebab kita tengok di sini isyarat signal daripada limit switch akan switching pula DCV ni. Isyarat daripada limit switch akan switching ataupun change state bagi DCV ini, dan dua limit switch ini akan mengubah-ubah position ataupun switching position bagi DCV ini secara berselang-seli. Jadi ini adalah arrangement yang saya buat supaya anda boleh nampak bagaimanakah komponen-komponen ini bergerak, berfungsi, dan bagaimanakah saya buat penyambungan supaya berlaku sequence A+, B+, A- dan B-. Seterusnya, saya bercakap masih lagi tentang sequence yang paling mudah tadi, iaitu A+, B+, A- dan B-. Sekarang nampak di sini lita yang agak berbeza berbanding lita tadi. Saya lukis ini, saya design ini masih lagi menggunakan software Automation Studio. Saya harap anda semua pun berminatlah, excited untuk mencuba software ini sebab saya pun sebenarnya tidaklah ada kursus ataupun ada buku yang saya refer untuk buat lita ni. Sebenarnya software ni simple, kita boleh cuba-cuba, dan apabila siap dan menjadi satu kepuasan tengok kita berjaya buat lita, dan apabila kita nampak dia punya motion, movement dia, kita rasa seronoklah, rasa puas. Jadi yang berbeza sebenarnya adalah arrangement, susunan. Saya letak komponen saja yang berbeza berbanding lita tadi. Tapi susunan dan penyambungan ini masih lagi menghasilkan sequence A+, B+, A-, B-. Jadi di sini tengok satu persatu. Saya berusaha seboleh mungkin supaya anda faham maksud sequence, maksud kawalan dua silinder, sequence mana yang kita nak, dan kita boleh lukis lita menggunakan software. Dan sebenarnya apabila kita ada gambar rajah lita ni, kita boleh bawa gambar rajah lita ni pergi ke lab dan kita lakukan pemasangan komponen dan penyambungan antara komponen dengan merujuk pada gambar rajah lita pneumatik yang kita dah reka bentuk ni. Jadi di sini saya nak terangkan dengan terperinci supaya anda faham. Okey. Kita ada dua silinder A, silinder B. Kita nak lakukan pemasangan komponen, kita nak susun kedudukan komponen dan penyambungan antara komponen supaya terhasil sequence begini. Jadi yang ni saya letak LS, limit switch 1, A0, dia punya labelnya A0 mewakili limit switch yang ini. Untuk limit switch A0 ni kita tengok, ini saya labelkan, saya tandakan yang ni kotak 1, bawah ni kotak 2. Dalam keadaan sekarang ni kotak 1 yang aktif. Kotak 1 yang aktif, di mana sumber tekanan ini dah boleh melalui limit switch ini. Jadi
untuk limit switch yang ni kita katakan ianya sebagai normally open sebab ianya telah open kepada pressure untuk lalu. Okay, jadi limit switch normally open. Kotak satu yang aktif. Kenapa dia normally open? Sebab piston rod ini dah push. Okay, dah push roller. Okay, dah push roller. Jadi spring dalam keadaan kompres lah. Okay, manakala LS A1 ni adalah limit switch bagi piston, bagi silinder A. Okay, limit switch yang kedua. Okay, berada di sini. Untuk limit switch A1 ini, okay, state dia, keadaan dia pada initial normally close. Normally close. Sebab roller ni belum ditekan lagi. Roller ni belum ditekan. Spring juga dalam keadaan tergang. Pressure daripada sumber pun tidak boleh lalu. Okay. Jadi saya tunjuk ini sebenarnya initial state, keadaan asal sebelum kita aktifkan. Okay, before PB is pressed. Okay, sebelum push button kita tekan. Okay, dalam keadaan rehat, begini situasinya. Okay, sama juga untuk silinder B. Limit switch. Okay, ini sebenarnya B0 Okay, B0. Okay, limit switch B1. Yang ni B0. B1. Okay, jadi keadaan asal untuk limit switch B0 dan limit switch B1 sama seperti limit switch A0 dan A1 tadilah bagi silinder A. Okay, dan di sini kalau anda boleh nampak garisan angin ini, penyambungan udara ini berbeza warna, berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Yang berwarna biru bermaksud tiada pressure, tiada tekanan angin. Okay, ini berwarna biru, tiada tekanan angin. Yang ni pun berwarna biru, tiada tekanan angin. Okay, semua yang warna biru tu macam kosong, tiada tekanan angin. Okay, tiada tekanan angin. Yang garisan yang berwarna merah dah ada pressure. Okay, ini kita tengok ni sumber, garisan ni berwarna merah. Okay, dan untuk DCV ni sebenarnya di sini dah ada signal. Okay, dah ada signal. Tengok yang ni pula, di sini pun dah ada pressure. Jadi dalam ruangan B ni, tipe ni pressure. Okay, semua garis yang berwarna merah ini dah ada pressure di dalamnya. Okay, untuk DCV yang ini pun sebelah kanan ni ada signal. Sebelah kiri tiada pressure, tiada signal. Okay, sebab tu tengok sebelah sini garis putus-putusnya lebih panjang. Okay, menunjukkan sebelah sini ada signal, sebelah kiri ni tiada signal. Sama seperti DCV ni, sebelah kanan ada signal, sebelah kiri tanpa signal. Dan garisan merah ini juga menunjukkan di sini ada pressure. Pressure ni tunggu masa untuk lalu push button dah masuk pada piston side silinder A. Okay, jadi di sini ada dua DCV. DCV 4/2 yang ni untuk mengawal silinder B. Directional control valve yang ni pula 4/2 untuk mengawal silinder A. Jadi ini gambar rajah ini, okay, tiada pergerakan ini adalah initial state. Dan asalnya beginilah. Yang ni normally open, limit switch B0 ni normally open, limit switch E0 normally open. Okay, sebab udara dah memang tekanan dah memang boleh lalu limit switch. Yang ni pun sama, tekanan dah boleh lalu limit switch. Sebab tu kita panggil ianya normally open. Jadi tengok di sini, okay, LS limit switch A0 change state each time piston rod A is at minimum stroke. Okay, jadi
A0 ni akan berubah keadaan, bersilih ganti. Setiap kali piston rod A berada pada minimum stroke, and as soon as it moves forward, dan juga sebaik sahaja piston rod ini bergerak ke depan. Kalau piston rod A berada pada minimum stroke, limit switch ni normally open. Sebaik sahaja piston rod A meninggalkan posisi dia, ke depan sikit, limit switch ni akan close. Itu maksud change state. State ni ada dua je, sama ada satu aktif atau dua aktif. Dan benda ni berlaku secara bersilih ganti. Dan untuk limit switch A1 juga, dia punya state akan bersilih ganti. Kotak satu aktif, kotak dua tidak aktif. Kotak dua aktif, kotak satu tidak aktif. Benda ni berlaku secara bersilih ganti. Tetapi untuk limit switch A1, state-nya berubah apabila piston rod A berada pada maximum stroke. Apabila piston rod A ni pergi pada stroke yang maksimum, berada pada keadaan sini, barulah dia punya state akan berubah. And as soon as it moves backward, dan sebaik sahaja piston rod A bergerak ke belakang, state-nya akan sekali lagi berubah kepada kedudukan initial tadi. Jadi situasi sama yang berlaku pada limit switch B0 dan B1. Jadi kita tengok bagaimanakah litar ni berfungsi. Jadi daripada simulation tadi, saya harap awak semua boleh explain langkah-langkah yang berlaku daripada awal sampai akhir untuk satu cycle yang lengkap lah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah kita boleh simpulkan bahawa setiap komponen yang terlibat mengalami dua shifting ataupun dua switching position. Kalau kita tengok limit switch, ada 4 limit switch dan juga ada 2 DCV. Kesemua komponen ini melakukan 2 switching position, dan silinder juga sebenarnya berlaku ataupun mengalami 2 state, iaitu extend dan juga retract. Dan kalau kita perhatikan juga
pressure line. Okay, garis-garis udara ini pun sebenarnya ada dua state, dua condition. Biru, merah. Okay. Biru untuk tanpa pressure dan merah untuk ada pressure. Dan garis, okay, setiap garis nyambungan ini akan bersilih ganti bertukar warna biru dan merah, menunjukkan ianya bertukar state, bertukar position, condition secara bersilih ganti. Lita-lita yang awak semua tengok tadi, simulation dan juga dua lita yang mana arrangement komponennya berbeza-beza tadi, saya gunakan software automation studio, yang mana saya tunjuk pada anda tu saya dah siap buat lah. Saya tak tunjuk step-step dia. Jadi di sini saya juga ada sediakan rakaman skrin saya menunjukkan langkah-langkah saya membina lita untuk sekuens ini. Saya menggunakan software yang kedua, iaitu FluidSim. FluidSim ni sebenarnya lebih diguna pakailah oleh siapa-siapa yang belajar pneumatik ataupun lecturer yang mengajar pneumatik, yang mereka lebih gemar menggunakan FluidSim. Tapi untuk saya tunjuk dulu-dululah sebagai galakan kepada awak semua untuk install dan menggunakan software FluidSim ini, dan juga Automation Studio juga. Cuba install dan mudah saja. Cuba ikut step-step yang saya dah tunjuk ini, dan apabila berhasil, apabila simulationnya menjadi, anda akan rasa puas dan seronok, selain mudah memahami, sebab untuk simulation kita boleh tengok pergerakan udara, kita juga boleh tengok pergerakan setiap komponen, dan kita boleh tengok step by step dia punya motion, dan juga kita juga boleh slowkan dia punya speed bagi setiap simulation. Okay, jadi lihat rakaman video bagaimana saya menggunakan FluidSim.
rasanya software mana yang lebih menarik? Software mana yang lebih jelas dan mudah difahami? Okay, ternyata ada perbezaan dan persamaan lah di antara Automation Studio dan juga FluidSim. Yang mana kalau kita tengok kedudukan limit switch yang berbeza. Kalau dalam Automation Studio, saya letakkan limit switch pada menghampiri setiap silinder. Tetapi untuk FluidSim nampak susunan limit switch lebih kemas dan teratur. Tetapi bagi saya, apabila kita tengok simulationnya, pada saya lebih suka simulation yang ditunjukkan oleh Automation Studio. Saya dah tunjuk litar pneumatik dan juga simulasi supaya awak semua boleh faham bagaimanakah cara kita nak kawal pergerakan dua silinder mengikut sekuens yang paling mudah, iaitu A+, B+, A-, B-. Saya tunjukkan supaya anda boleh faham bagaimanakah litar pneumatik itu berfungsi, bagaimanakah setiap komponen-komponen berfungsi dalam litar pneumatik untuk mengawal dua silinder. Untuk bahagian yang berikutnya ini, saya akan tunjukkan bagaimanakah kita nak membina ataupun nak menentukan kawalan turutan melalui coordinated motion dan juga displacement step diagram. Jadi kita tengok dulu coordinated motion. Saya masih lagi ambil sekuens yang paling mudah, iaitu A+, B+, A- dan B-. Okey, ini adalah coordinated motion. Kita nak mengenal pasti kawalan turutan. Jadi kita nak faham langkah-langkah pergerakan ataupun langkah-langkah operasi setiap elemen, setiap komponen dalam litar yang beroperasi secara bergila-gila mengikut turutan tertentu. Contohnya untuk sekuens yang ini, kita bermula dengan A+. A+ bermaksud piston A moving forward, bergerak ke depan, extend. Disebabkan silinder A extend, ianya akan mengaktifkan limit switch A1. Okay, limit switch A1. Garis ini, garis yang melengkung ini menunjukkan pergerakan piston rod yang moving forward dan berakhir pada maximum stroke ataupun end stroke. Dan di mana apabila ianya mencapai fully extend ataupun maximum stroke, ianya akan mengaktifkan limit switch A1. Apabila limit switch A1 aktif ataupun change state, ianya akan memberi isyarat untuk membolehkan piston silinder B yang moving forward, bergerak ke depan. Apabila silinder B fully extend ataupun berada pada maximum stroke,
silinder B akan mengaktifkan limit switch B1. Apabila limit switch B1 aktif ataupun change state, berbanding state yang asal, initial state, limit switch B1 akan memberi isyarat kepada DCV untuk membolehkan silinder A pula yang bergerak ke belakang, moving backward, ataupun patah balik ataupun retract kembali ke kedudukan minimum stroke. Fully retract. Apabila silinder A berada pada kedudukan fully retract, ianya akan mengaktifkan limit switch A0. Apabila limit switch A0 aktif, ianya akan memberi isyarat kepada DCV 5/2 ataupun 4/2 untuk menjadikan silinder B pula yang moving backward, retract ke kedudukan minimum stroke, dan ini akan menyebabkan limit switch B0 akan aktif. Jadi dia punya cycle berakhir pada B0 yang aktif lah, aktif ataupun change state berbanding initial state. Jadi cycle-nya berakhir di B0. Jadi apabila kita tekan sekali push button, cycle ini akan berlaku satu complete cycle, satu kitaran lengkap. Jadi kalau kita tekan push button tanpa kita lepaskan dia, cycle ni akan berulang-ulang tanpa hentilah sehingga kita lepaskan push button. Jadi kalau kita tekan push button tanpa kita lepaskan, isyarat ini akan isyarat signal daripada B0 akan melalui push button, dan isyarat pada push button pergi kepada A plus balik, dan cycle ni akan berterusan. Kemudian untuk B, kita tengok displacement step diagram. Masih lagi kita determine the sequence control, tapi dengan cara membina gambar rajah langkah sasaran, displacement step diagram. Masih lagi sequence yang tadi, A dan B. Untuk atas mewakili movement bagi silinder A, dan gambar rajah yang bawah mewakili pergerakan silinder B. Garis-garis tegak ini mewakili setiap step, dan garis atas mewakili kedudukan limit switch A1 bagi silinder A dan B1 bagi silinder B, manakala garis bawah mewakili limit switch A0 bagi silinder A dan B0 bagi silinder B. Jadi kita tengok apakah maksud displacement step diagram. Untuk A+, bermaksud silinder A extend. Silinder A extend maksudnya pergerakan piston rod daripada kedudukan limit switch A0. Dia bergerak ke depan dan mencecah ataupun menyentuh limit switch A1 pada maksimum stroke, pada keadaan fully extend. Semasa silinder A extend daripada A0 kepada A1, silinder B kekal rehat. Kekal rehat diwakili oleh garisan mendata pada kedudukan limit switch B0 untuk silinder B. Kemudian silinder B pula yang extend, moving forward daripada B0 ke B1. Semasa silinder B extend, silinder A kekal rehat.
diwakili oleh garisan mendatar pada limit switch A1. Step ketiga, silinder A pula yang moving backward. Patah balik, retract daripada A1 ke A0. Pada masa silinder A retract, silinder B kekal rehat, diwakili oleh garis mendatar pada limit switch B1. Dan step yang keempat, silinder B yang moving backward, patah balik kepada minimum stroke, daripada maximum stroke B1 ke kedudukan minimum stroke, fully retract. Dan pada masa silinder B retract, silinder A kekal rehat, diwakili oleh garis mendatar pada limit switch A0. Jadi beginilah cara kita nak bina displacement step diagram. Yang saya tunjuk ini satu contoh bagi sequence yang paling mudah, A+, B+, B- dan A- dan B-. Jadi tugas anda cubalah sendiri. Saya rasa benda ni tidak susah, mudah saja. Binalah coordinated motion dan juga displacement step diagram bagi dua sequence yang lain, bagi dua silinder ini, silinder A dan silinder B, iaitu A+, B+, B-, A-, dan sequence yang ketiga A+, A-, B+, dan B-. Apabila kita dah kenal pasti sequence control, coordinated motion, yang tadi coordinated motion dan juga displacement step diagram, dan yang seterusnya barulah kita pergi step yang terakhirlah, iaitu kita nak bina litar yang mengawal dua silinder. Jadi sebelum ni saya dah ulang banyak kali, saya menyatakan bahawa sequence yang pertama adalah sequence yang paling mudah. Sequence yang pertama yang paling mudah kerana sequence yang pertama ini A+, B+, A-, B- tidak melibatkan signal konflik. Tidak berlaku overlapping signals. Berbanding dua sequence ini, sequence 2 dan ketiga ini berlaku signal overlap ataupun signal konflik. Jadi sebab tu saya ulang banyak kali sebelum ini, saya nyatakan bahawa sequence yang pertama adalah sequence yang paling mudah, sebab kita senang faham apabila kita lihat simulation yang saya dah tunjukkan itu. Kita lebih mudah untuk membina circuit, sebab tidak berlaku signal konflik. Apakah maksud signal konflik? Di sini saya tunjukkan sebahagian litar yang mengawal double acting cylinder. Jadi untuk membolehkan silinder extend dan juga retract, udara yang masuk pada piston side dan juga piston rod side mestilah masuk secara berselang-seli. Tidak boleh dua-dua side ini, dua-dua belah ini mempunyai pressure, tidak boleh berlaku serentak. Jadi bagaimanakah ianya masuk secara berselang-seli pressure tadi? Fungsi DCV yang ni lah, fungsi DCV 5/2 lah yang mengawal udara masuk dan keluar dalam silinder pada dua-dua belah ini berlaku secara bergila-gila. Jadi DCV 5/2 ini pula akan change state, change position, switching juga berlaku secara berselang-seli. Macam mana dia punya switching tadi berlaku secara berselang-seli? Disebabkan oleh signal pada kiri dan kanan. Signal atau pressure sebelah kiri dan kanan ni mestilah wujud secara bergila-gila. Jadi signal ini atau pressure yang mengaktifkan DCV ini tidak boleh wujud secara serentak.
tidak boleh bertembung, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan ataupun wujud secara serentak pada arah yang berlawanan, kita panggil signal overlap ataupun signal konflik. Jadi untuk sequence 2 dan 3 ni berlaku signal overlap, signal konflik. Sebab tu untuk selesaikan masalah signal konflik ini, untuk membolehkan sequence ini berlaku, ada dua kaedah untuk selesaikannya, iaitu kita gunakan idle roller, dan yang kedua kita boleh gunakan kaedah cascade, lita cascade ataupun bahasa Melayu lita lata. Barulah kita boleh buat dua sequence ini. Untuk sequence yang pertama tidak berlaku signal overlap, tidak berlaku pertembungan isyarat kiri dan kanan pada DCV ini. Sebab tu saya nyatakan banyak kali sequence yang pertama adalah sequence yang paling mudah. Jadi untuk sequence yang pertama, saya dah tunjuk bagaimanakah reka bentuk lita untuk mengawal sequence itu. Saya juga dah tunjuk simulationnya macam mana. Saya gunakan Automation Studio. Ada dua konfigurasi ataupun dua susunan yang berbeza kedudukan limit switch. Okay, tapi ianya masih memberikan sequence yang sama, sequence yang paling mudah. Dan saya juga telah tunjukkan simulasi dan bagaimanakah cara nak bina lita kawalan untuk sequence ini menggunakan FluidSim. Okay, beza FluidSim dan juga Automation Studio. Kedudukan limit switch untuk FluidSim dia berada di bawah. Okay, sebaris semua limit switchnya berada pada satu baris. Dan kedudukan limit switch hanya diwakili oleh label ini A0, A1. Okay, sedangkan limit switch A1 berada di bawah, B0, B1 untuk mewakili kedudukan limit switch B0 dan B1. Jadi kedudukan limit switch lebih teraturlah untuk FluidSim. Tetapi mungkin kalau tengok simulationnya nampak lebih jelas dalam Automation Studio. Jadi untuk yang sequence yang kedua dan ketiga, saya akan tunjuklah macam mana kita nak elakkan. Kita nak elakkan daripada berlaku pertembungan isyarat pada DCV ni. DCV ni adalah kita panggil DCV yang mengawal double acting cylinder. Jika berlaku signal konflik atau pertembungan signal pada DCV ini, maka silinder tidak boleh bergerak. Okay, kalau kita buat dalam lab, jika berlaku pertembungan udara pada pertembungan signal pada DCV ini, DCV 5/2 ini, kita akan nampak piston rod akan bergetar-getar. Dia nak keluar full extend tak boleh, dia nak masuk fully retract pun tak boleh. Dia hanya akan bergetar-getar sebab signal di dalam ni telah bertembung secara berterusan.